Kembali lagi dalam topik dilema pembelajaran dan kita nak orang kata perincikan berkenaan dengan apa situasi sebenarnya yang dialami oleh pelajar-pelajar bila diumumkan tak jadi sekolah 20 hari bulan ni. Bukan tak jadi sekolah, tak pergi sekolah tapi tetap belajar di rumah bagi kawasan-kawasan PKP dan bagi kawasan-kawasan di kawasan yang terlibat dengan PKPB dan juga PKPP takbir sekolah berjalan seperti biasa. Dan kita di talian masih lagi bersama dengan Encik Zaid Mohammad selaku perunding motivasi dan juga Encik Muhammad Azman Nizam Baharun selaku YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Pristana. Dan Fatin ada soalan nak terus dikongsikan. Ya, Encik Zaid, saya suka nak tanyakan kepada Encik Zaid, mungkin kita khususkan atau fokuskan kepada mereka yang baru untuk mengenali persekitaran sekolah, khususnya mereka yang darjah 1 dan mungkin yang abang-abang ni tak kisah dah, mungkin dah boleh membawa diri. Tapi mereka ni yang mungkin bila mula sekolah, social skill ataupun tak didedahkan dengan persekitaran di sekolah. Mungkin kesannya mungkin kita tak nampak sekarang, tetapi akan datang bila waktu mungkin mencari pekerjaan dan sebagainya. Mereka kurang keyakinan dan sebagainya kerana terlalu lama duduk di rumah dan kurang pendedahan di persekitaran sekolah. Mungkin Cik Zaid boleh ulaskan. Betul tu Fatin. Ini antara banyak yang saya terima daripada luahan ibu bapa lah. Bukan kata yang darjah 1 yang baru masuk sekolah saja. Yang dah lama bersekolah pun ada masalah ni. Sedangkan kalau kita tengok apa yang membuatkan kunci kejayaan seseorang itu ialah bukannya kebijaksanaan dia, IQ dia, tetapi lebih kepada EQ, emotional quotient. Sehingga berapa? 70%, 80% EQ tu lebih penting daripada IQ. Dan salah satu cara bina EQ ialah dengan berinteraksi dengan kawan-kawan secara positif. Malangnya salah satu sumber utama EQ ni iaitu alam persekolahan telah tiada untuk sementara, tetapi bagi saya tidaklah menjadi masalah besar kalau ibu dan ayah boleh isi ruangan EQ yang tak ada ni dengan benda-benda lain. Contohnya di rumah, EQ ni maksud dia apa? Maksud dia keyakinan diri, self-esteem, maruah diri. Maruah diri, keyakinan diri. Dua ni kena jaga. Walaupun belajar di rumah, walaupun berada di rumah. Contohnya bila kita berinteraksi dengan anak-anak, nak marah macam mana sekalipun boleh marah, tetapi jangan sampai menjatuhkan maruah dia dan merendahkan keyakinan diri dia. Contohnya kalau kita kritik dia ke, membebel kat dia ke, anak-anak tu tetap sayang kat kita. Tetapi kemungkinan dia kurang kasih sayang kepada diri sendiri. Dia akan rasa aku ni tak bagus, aku ni tak guna. Jadi cara teguran, cara kita interaksi dengan anak-anak tu penting. Lagi penting zaman sekarang ni, zaman pandemik ni, kerana emosi banyak yang terganggu sebab tak jumpa kawan, tak pergi sekolah. Tetapi janganlah kita jadikan benda itu sebagai alasan untuk tidak menjaga emosi, belai emosi anak-anak, belai jiwa anak-anak, malah kena lebih lagi sekarang ni. Supaya mereka tak adalah terasa ada ruang kosong, vacuum dan sebagainya. Saya harap semua ibu bapa dapat jaga benda ni lah. Malah kita sama pasangan kita pun kan, dua-dua work from home ke contohnya, ada masalah, kita relax lah sikit at this point of time. Kita jangan strict sangat, kita tolak ansur lebih sikit, lebih kurang macam tu lah. Supaya yang paling penting EQ tadi, emotional quotient tadi, dibelai, dijaga. IQ tetap penting, tetapi yang pergi sekolah, belajar dalam kelas tu semua IQ. Tapi banyak dah kajian menunjukkan EQ lagi penting. 70-80% lagi penting. Jadi mana satu kita nak jaga? Pilihan di tangan kita lah, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Okey, pilihan di tangan kita. EQ itu lebih penting 78% menurut kajian seperti yang dikongsikan oleh Cik Zaid. Ini peringatan untuk diri saya sendiri juga dan juga anda penonton. Kalau kita lihat dalam setiap perkara ataupun situasi yang berlaku ini, ada hikmah di sebaliknya. Seperti apa yang dikongsikan oleh Cik Zaid tadi kan, kalau ketika ini ada dalam kalangan ibu bapa yang diberi kelonggaran untuk bekerja dari rumah, ini juga mungkin masa terluang untuk sama-sama yang boleh diberikan untuk terus memberikan perhatian kepada
anak-anak yang kalau mungkin sebelum ini tak berkesempatan ataupun terlalu sibuk dengan pekerjaan perniagaan dan sebagainya. Ini mungkin ruang-ruang kecil ini boleh diguna pakai untuk memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Dan kita nak tanya juga kepada Cik Azman, dari segi ataupun sudut pandang seorang ibu bapa dan juga selaku wakil PIBG sendiri, apa antara lain bentuk-bentuk sokongan yang sebenarnya harus sama-sama kita berganding bahu dalam memberikan sokongan yang padu ini, bukan sahaja kepada ibu bapa dan juga pelajar, tetapi kepada guru-guru. Kerana guru-guru ini juga selain daripada seorang pendidik, mereka juga harus memastikan anak-anak murid ini mendapat akses pembelajaran yang sebaiknya. Mereka juga adalah seorang ibu bapa yang kadang-kadang juga harus memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Cik Azman. Okey. Waktu pandemik ni adalah waktu yang, ataupun waktu PKP ni waktu yang sangat sesuai untuk kita mengenali lebih anak-anak kita. Sebab kita punya masa yang banyak di rumah. Dan sebagai ibu bapa, sebenarnya guru yang pertama untuk kita sebelum hantar anak ke sekolah adalah ibu bapa sendiri. Kerana kalau kita lihat 24 jam satu hari hanya 6 atau 7 jam sahaja anak-anak kita di sekolah. Sebaliknya lebih daripada itu adalah berada di rumah. Jadi sudah tentu peranan ibu bapa dan kami warga PIBG sangat menekankan kepada para ibu bapa supaya sentiasa menyokong potensi dan bakat anak-anak kita. Saya sangat setuju dengan pandangan daripada Cik Zaid tadi bahawa EQ lah yang akan drive pembesaran ataupun potensi anak-anak kita. Sebagai contohnya, macam di PIBG sekolah kami, kita banyak adakan program-program membentuk pembangunan bakat dan potensi. Kita bangunkan program catur, kita bangunkan aktiviti seperti bola sepak, aktiviti membentuk bakat pengucapan awam. Mana yang minat robotik tu kita galakkan anak-anak masuk robotik. Di sekolah kami ada kelab robotik, kelab teater dan pelbagai lagi. Jadi daripada situ ibu bapa yang berperanan utama untuk menggalakkan anak-anak mereka untuk menyertai bakat-bakat ini. Satu lagi saya lupa, bakat gitar kecil tu. Ukulele. Dan pernah kita bawa pelajar-pelajar kita waktu Wanita Hari Ini TV3 persembahan tahun lepas, anak-anak kami daripada SKSP. Jadi perbezaan lonjakan kita drive anak-anak kita dalam pembangunan potensi dan bakat ini. Ramai ibu bapa yang memaklum kami kepada PIBG, anak-anak dia mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Ada seorang ibu bapa tu background dia hebat, Cik Zaid, farmasis lagi. Dia tak dapat nak macam mana nak didik anak dia supaya bercakap, aktif bercakap di sekolah. Dia hanya pergi sekolah, dia kata, dia beritahu saya, anak dia, cikgu saya nak pergi tandas, cikgu saya nak keluar, itu saja. Dia macam pemalu lah, pendiam gitu. Sangat pemalu, keyakinan diri dia sangat rendah. Ya, keyakinan diri tadi, betul. Betul. Selepas dia sertai bakat ukulele, ibu bapa yang drive, galakkan anak-anak, belikan ukulele dan sebagainya, dan masuk bakat ukulele sekolah kami. Selepas itu anak dia masuk, apa jua persembahan yang bukan ada di sekolah, malah di luar, anak dia sangat berkeyakinan tinggi. Dan bila dia jumpa saya balik, dia kata, Cik Azman, anak saya dah aktif, dah bersosial, dah kata apa, rajin untuk menyertai apa-apa bakat. Ini antara perkara-perkara yang pihak PIBG boleh membantu dan menyokong pembangunan sekolah, utamanya dalam menengahkan bakat dan potensi anak-anak. Dan kalau saya boleh tambah sikit. Saya nak tanya kalau Cik Zaid nak tambah. Terlibat dalam program anak-anak yang memerlukan intervensi awal, yang ada autism ke apa. Sebenarnya inilah kunci sebenarnya untuk menaikkan semangat mereka, maruah, dan paling penting apa tu, self confident. Multiple intelligence dia panggil. Kita kadang-kadang terlalu fokus pada akademik semata-mata kan. Sedangkan intelligent, kecerdasan, kecerdikan tu banyak ruang dia. Termasuklah muzik tadi, teater dan bagai-bagai lagi. Saya syabas, very good kalau semua dengan sekolah. Dan sekarang tugas tu jatuh kat kita, Cik Azman. Betul. Fiza dan Fadil semua kan kat rumah. Guru-guru memang kita percaya mereka mempunyai kekuatan dan juga orang kata apa, ditugaskan untuk mendidik dari segi itulah orang kata apa IQ tu tadi. Peranan guru-guru menyediakan
dari segi pembelajaran ataupun PDB dalam kelas. Jadi kita lah warga ibu bapa dan PIBG menyokong ekosistem sekolah itu dengan elemen-elemen membentuk pembudayaan peningkatan potensi dan bakat ini tadi. Dan kesan daripada itu adalah akademik pun meningkat. Akademik anak-anak boleh meningkat because dia ada keyakinan untuk bertanya. Betul. Okey, Cik Azman, Cik Zahid, ini mungkin kita boleh kongsikan juga. Kadang-kadang ibu bapa ni guru-guru ada buat satu WhatsApp group untuk diberikan segala maklumat, perkembangan dan juga kerja-kerja dan sebagainya. Ini kita kena lihat juga peranan seorang guru ini. Ibu bapa pun harus mainkan peranan kerana kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa ni tak sabar, suka melepaskan kemarahan kepada guru-guru dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita harus akur bahawa guru-guru ini juga harus kita jaga hatinya, harus juga sama-sama kita berganding bahulah antara ibu bapa dan juga guru, PIBG juga untuk sama-sama kita memastikan anak-anak kita ini tidak tercicir. Cik Zahid, saya ringkasnya. Betul. Pertama sekali saya sangat setuju dengan statement Fiza sebut tadi. Ramai ibu bapa terlalu ambil mudah peranan guru, dah lah tak ucap terima kasih pergi hentam lagi. Kita tak nafikan ada guru-guru pun manusia, ada yang baik, ada yang tak baik, tetapi kita kena tengok, sebagi saya lah, pandangan saya terlalu ramai guru-guru yang telah banyak berkorban. Mereka ni frontliners lah dari segi akademik, dari segi kesihatan, doktor dengan nurse tu frontliners. Dari segi akademik, IQ tadi, mereka ni frontliners. Dan banyak mereka ni hero-hero yang tak didendang, yang tak nampak. Mereka sendiri pun tak tunjuk sebab yalah mereka buat ikhlas kan. Jadi kita tak nampak. Jadi pertama sekali saya sangat setuju. Kalau nak bagi pendapat boleh, tak ada masalah. Tapi cara bagi pendapat tu janganlah buat orang sampai lemah semangat, betul tak? Betul. Macam orang bagi pendapat kat kita lah. Kalau tegur kita elok-elok, okey je. Tapi kalau cara tegur tu macam nak lepas geram, kita tahu kita salah pun kita tak nak mengaku. Kita jadi defensif kan. Jadi samalah cikgu. Jadi cikgu ambil lah peluang ni tahun baru ni. Kita pun ubah sikap baru. Sama-sama. Berkenalan lah dengan cikgu. Tanya dia apa masalah, apa cabaran-cabaran yang cikgu hadapi. Masuk. Kalau ada grup-grup macam tu, masuk. Dan jadi ahli grup yang baik lah. Maknanya offer solution. Ada adab. Bagi support. Ya, silakan. Okey, kita rasa macam banyak yang kita dapat hari ini berkenaan dengan dilema persekolahan ni dari segi IQ-nya, macam mana kita nak membawa diri dan juga adab-adab terhadap ibu bapa ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada dua tetamu hebat kita, Cik Zahid Muhammad dan juga Cik Azman Nizam atas perkongsian mengenai topik hari ini. Kita harapkan sama-sama penonton dapat membuka mata dan juga minda mereka berkenaan topik kita hari ini. InsyaAllah. Ini bukan orang kata tanggungjawab satu pihak, tapi bagaimana banyak pihak harusnya berganding bahu untuk memastikan anak-anak kita ini akan terus mendapat pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Baiklah, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya.